Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-37 bersama dengan saya Umar Aziz, pertemuan di mana kita akan berkongsi daripada pembacaan buku Kembara Mahsyar, menceritakan tentang perjalanan, alam, situasi dan keadaan yang bakal kita lalui setelah mengalami kematian. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua yang berada di ruangan TikTok dan juga yang berada di FB. Ahlan-ahlan Marwani Ahmad, Mio Jalil, Haslimah Alimah Nordin, Fauzia Ahmad Isa, Ayu Muhammad, Ija Rahman, kemudian Bunga Lawang. Terima kasih banyak-banyak Ija Rahman, Safia Sapian, Ummi Madiha, Yaya Lia, Kak Langsu, Bunga Lawang, Maznah Abu Bakar, Zahra Alias, Fauzan Muhammad, kemudian Safia Sharif, Aziza Izzah, Habibah Suib, Indun Hashim, Arina Umar, Saadiyah Muhammad Arifin, Amida Rauda, kemudian ahlan-ahlan Siti Rahayu, Fauzia Ahmad Isa dan juga Ana Sukaimi, Rabiha Abdul Ghani, Rohana Kasim, Khatijah Yaakob. Terima kasih banyak-banyak Ramina's Kitchen, Farida Abdul Rahim, Zabaria Muhammad Yusuf serta Syamsiah Ahmad Isa, Fatimah Cikmat, Nurlila Ibrahim, Hasna Muhammad Dois serta Maimun Wahab, Siti Zawiyah, Abdul Rahman. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Fauzi bin Ali, Binarai Sulaiman dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan yang berada di ruangan TikTok juga dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita sedang membaca buku Mahsyar. Buku Mahsyar yang kebanyakannya daripada kita telah ada, dan di sini kita nak sambung daripada pembacaan talqin yang penulis ambil dan kongsi serta terjemahkan daripada kitab I'anatul Talibin. Maka semalam kita telah baca bahawa talqin sebenarnya bermanfaat bukan sekadar untuk orang yang hidup yang masih mendengar. Sebenarnya ianya juga adalah peringatan terakhir di antara orang yang masih hidup dan juga mayat yang telah dikebumikan. Ahlan-ahlan kepada semua, apa kata kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan, waalaikumsalam Ruslina Jahari. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Maka kata penulis semasa berkongsi dengan kita antara ucapan talqin yang biasa dikongsikan di tanah perkuburan. Dengan nama Allah, Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ilallah, wa ala millati Rasulillah. Ini antara yang kita biasa dengar. Bismillah, dengan nama Allah. Wa billah, dengan Allah. Wa minallah, dan daripada Allah. Wa ilallah, dan kepada Allah.
Maka pada waktu itu di antara talqin isinya berbunyi daripada Allah dan kepada Allah. Dan itulah hakikat kita, daripada Allah kita datang dan kepada Allah lah kita nak balik. Cuma ada sebahagian orang dia balik gembira sebab pada waktu itu dia penuhi segala apa yang Allah suruh. Ada orang yang dia balik takut kerana pada waktu itu dia tidak buat apa yang Allah perintahkan. Lalu betul apa yang dalam talqin ini sebut, wa minallah wa ilallah, kita datang daripada Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Dan mudah-mudahan kita kembali bagaimana? Dan atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita balik nanti dalam keadaan kita bawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dalam talqin ini disebut, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan telah dibenarkan oleh para rasul, iaitu kehidupan selepas daripada kematian. Al-Quran ada ceritakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kongsikan berkenaan tentang keadaan selepas daripada kematian, perjalanan pulangnya seorang hamba kepada Tuhan. Maka sebab itu orang yang mentalkin mengingatkan, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan telah dibenarkan oleh para Rasulullah SAW berkenaan tentang kehidupan selepas daripada kematian. Macam kita pun tahu bahawa kita akan mati. Cuma kadang-kala kita leka. Kadang-kala pada waktu itu kita rasa banyak lagi masa. Kadang-kala pada waktu itu kita lalai dan sebagainya. Maka sebab itu sahabat-sahabat, sebenarnya setiap daripada kita akan mendengar talqin yang sama. Setiap daripada kita akan melalui perkara yang sama, iaitu kematian. Dan ianya adalah perkara yang tidak ada sesiapa yang menafikan. Kemudian disebut tentang tiupan sangkakala, dan tidaklah teriakan itu selain sekali teriakan sahaja. Digambarkan dengan teriakan yang dimaksudkan adalah tiupan sangkakala. Bila ditiup sangkakala, maka pada waktu itu bangkitlah semua manusia. Kalau kita lihat pada banyak tempat dalam Al-Quran, ayat yang menceritakan tentang tiupan sangkakala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dalam surah Yasin pun ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita lihat dalam surah Yasin, pada ayat yang ke-51, firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur, dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala. Bila ditiup je sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang pertama, mati seluruh makhluk. Dan bila ditiup sangkakala yang kedua, maka pada waktu itu firman Allah, fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka semua akan segera bangkit keluar daripada kubur masing-masing untuk menghadap Allah. Maka ini yang dimaksudkan di sini dengan teriakan. Teriakan bermaksud suara yang kuat, tetapi ianya adalah gambaran daripada tiupan sangkakala. Maka dalam talqin ini ada disebutkan, tidak adalah teriakan, dalam kurungan boleh tulis tiupan sangkakala, melainkan hanya sekali sahaja. Maka tiba-tiba semua manusia akan dikumpulkan kepada Allah. Dan ini bertepatan dengan surah Yasin ayat yang ke-51. Surah Yasin adalah surah yang ke-36, di mana firman Allah, wa nufikha fis sur, apabila ditiup dia sangkakala pada kali kedua, semua terpaksa bangun. Tak ada orang yang pada waktu itu dia boleh pilih, tak nak jumpa Allah, takut nak terus baring dalam tidur, tak ada. Bila ditiup dia sangkakala, faiza, maka tiba-tiba pada waktu itu manusia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab itu pada ayat yang ke-53, yang mana seperti yang kita baca, in kanat illa sayhatan wahidah, hanya dengan satu pekikan saja, sayhah, satu jeritan saja, fa idzahum jami'un ladaina muhdarun,
maka akan dihimpunkan semua manusia dan pada waktu itu akan dibawa untuk bertemu dengan Allah. Maka maksud daripada apa yang ada dalam talqin adalah ayat 51 dan 53 daripada surah Yasin. Maka kemudian dalam talqin antara yang kita biasa dengar, wahai fulan, wahai anak fulanah, atau wahai hamba Allah, wahai anak hamba Allah. Lalu kalaulah contoh kita dengar nama kita, wahai Umar, wahai Umar, maka pada waktu itu apa yang pesanan kepada kita? Semoga Allah merahmati kamu. Telah berlalu dunia dan segala perhiasannya daripada kamu. Dah habis dah. Tak ada peluang nak patah balik ke dunia. Dah tak ada dah waktu dan masa yang kita boleh merayu puji Allah untuk hantar balik kita ke dunia. Mati je, dah tak ada dah peluang. Maka sebab itu dalam pesanan disebut telah berlalu dunia. Dan segala perhiasan yang pernah kita pun mungkin terpedaya telah berlalu semuanya. Dah tak ada dah balik ke dunia. Dah tak ada dah. Macam mana kita tak boleh patah balik ke alam kandungan ibu, macam itulah juga kita tak akan boleh patah balik ke alam dunia. Macam mana bila kita dah bangkit kelak, kita tak boleh nak patah balik ke alam kubur, ianya adalah perjalanan sahala. Ianya adalah perjalanan sahala. Pada usia macam ni, kita dah tak boleh nak patah balik jadi muda. Kalaulah kita mungkin kata, kalaulah dulu aku muda, aku buat macam ni, dah tak ada dah patah balik. Ianya adalah perjalanan sahala. Daripada alam roh, kemudian bertemu dengan tubuh jasad di alam kandungan ibu. Kemudian lahir sebagai baby, membesar, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya meninggalkan dunia. Ianya adalah perjalanan sahala. Maka sebab itu dalam talqin ingatan dia adalah, wahai hamba Allah, sudah berlalu dunia dan segala perhiasannya yang ada daripada kamu. Kita dah tak balik ke dunia dah. Kita pada waktu itu merayulah macam mana sekalipun, kita dah tak boleh nak patah balik ke dunia. Dan kata dalam talqin menyebut, dan kamu sekarang sedang melalui salah satu daripada alam barzah di akhirat. Ini adalah salah satu terminal, salah satu perhentian sementara, sebelum nanti akan ada banyak lagi perhentian-perhentian yang lain. Ada banyak lagi laluan-laluan yang lain. Akan ada alam hari kebangkitan, akan ada mahsyar, akan ada pada waktu itu syafaat, akan ada waktu itu kita dihitung, dihisap, akan ada penyerahan catatan amalan, akan ada mizan, akan ada telaga Kausar. Kita pun tak tahu berapa lama tempoh dia. Maka sebab itu dalam talqin diingatkan kita, barzah, alam kubur adalah salah satu sahaja daripada sekian banyak terminal akhirat. Ada banyak lagi tempat yang kita kena lalui, yang kita kena berada dalam untuk kita mudah-mudahan dapat masuk ke syurga. Mudah-mudahan dapat masuk syurga. Pada waktu itu bila dah dalam syurga, alhamdulillah, selesai. Macam contoh, orang yang ketika mana nak pergi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, permusafiran. Lagi-lagi dah cuti raya ni, banyak yang balik kampung jauh-jauh. Maka berapa banyak kali kita berhenti. Ketika mana berhenti letih, pada waktu tu perjalanan masih jauh. Tapi bila dah sampai je ke tempat destinasi yang nak dituju, alhamdulillah, dah boleh rehat, dah tenang. Sama juga. Itulah antara apa yang bakal berlaku ketika mendapat masuk syurga. Alhamdulillah. Tak boleh bayangkan ketika mana melalui kehidupan dunia. Tak boleh nak bayangkan ketika mana berada di alam barzah, ketika mana dibangkitkan. Maka itu akan menjadi topik perbualan ahli syurga. Maka disebutkan di sini, dan kamu sekarang sedang melalui salah satu daripada alam barzah di akhirat. Banyak lagi alam-alam yang lain. Banyak lagi terminal-terminal yang lain. Kubur adalah terminal pertama. Setelah Allah bagi kita peluang untuk berusaha, bekerja dengan mendapatkan sebanyak mungkin pahala, pengampunan, keredaan Allah, maka ini dunia.
Nanti bila masuk kubur dah tak ada amal dah. Ianya adalah persinggahan yang pertama dalam perjalanan nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam talqin kita diingatkan, jangan kamu lupa perjanjian pada waktu kamu keluar daripada negeri dunia menuju ke negeri akhirat. Apakah perjanjian tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hendaklah ingat bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan kita hendaklah bersaksi bahawa Nabi SAW adalah utusan Allah. Itu perjanjian dia, dan itu antara kalimah yang sepatutnya kita ucapkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalaulah itu tak mampu, maka sekurang-kurangnya pada waktu itu la ilaha illallah. Kalau itu pun tak mampu, sekurangnya pada waktu itu adalah lafaz-lafaz perkataan yang menggambarkan kita ingat Allah, seperti Allah dan lain-lain. Itu perjanjian kita yang kita ucapkan ketika mana meninggal dunia sebelum kita menuju ke alam akhirat. Itu adalah detik-detik terakhir kita. Orang talqinkan dekat telinga kita bila kita dah sakit. Orang talqinkan. Saya berkesempatan ketika mana jadi imam dulu, ada beberapa orang yang sempat talqinkan. Datang waktu dia tengah sakarat, tengah nazak. Nampak pada waktu itu kesakitan, kesukaran, dan pada waktu itu talqin. Dan pada waktu itu dengan harapan jenazah tersebut dapat mengucapkan dia. Kemudian dalam talqin diingatkan tentang datangnya malaikat yang akan bertanya. Maka dalam talqin disebut, apabila datang dua orang malaikat yang diwakilkan maksudnya yang telah dilantik oleh Allah kepada kamu, yang kita kenali sebagai Munkar dan Nakir, maka kamu jangan takut dan gemetar. Jangan takut, kerana yang pada waktu itu yang akan menjawab adalah amalan kita bagi pihak kita. Kalaulah amalan kita bagus, maka pada waktu itu mudah kita jawab. Sebab ini adalah soalan bocor. Kita tak boleh nak kata macam tu nak hafal lah jawapan dia, nak hafal. Nanti Munkar Nakir datang boleh jawab. Nak hafal lah, kita pun hafal jawapan dia. Dalam semua jenis bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Arab, Inggeris, Urdu, kita hafal jawapan soalan-soalan Munkar dan Nakir. Bukan lidah yang jawab. Bukan pada waktu itu ingatan kita yang menjawab. Tetapi sebenarnya amalan dan bekalan kita yang pada waktu itu akan menentukan jawapannya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka dalam talqin diingatkan kita, maka kamu jangan takut dan gemetar. Jangan takut, sebab Allah dah bagi peluang untuk melakukan persediaan. Periksa ni sekali je. Sekali je periksa Munkar dan Nakir ni, sekali je. Dan Allah bagi tempoh, ada orang dapat 20 tahun untuk dia buat persediaan semenjak baligh. Ada orang dapat 30 tahun, ada orang dapat 60 tahun, ada orang dapat 70 tahun untuk dia dan amalan dia jawab soalan bocor ni. Maka tak sepatutnya kita gagal, dan mudah-mudahan kita tak gagal. Cuba pada waktu itu tulis di ruangan komen, dah berapa tahun Allah bagi untuk jawab soalan ni dengan melakukan amalan. Saya dekat 30 tahun lebih Allah bagi untuk membuat persediaan. Sampai setakat ni lah, tak tahu sampai bila. Sampai setakat ni Allah dah bagi lebih daripada 30 tahun peluang untuk menjawab soalan ini. Soalan bocor. Soalan pun adalah soalan bocor. Ada orang dah 42 tahun, Miss Lailuddin dah 42 tahun Allah bagi. InsyaAllah kita boleh jawab. Asalkan kuncinya kita istiqamah, kita berterusan buat apa yang Allah suka semampu-mampunya, dan kita cuba bertaubat sebanyak-banyaknya. Kita cuba tinggalkan dosa mengikut kemampuan kita, insya-Allah kita boleh jawab. Tak perlu nak hafal soalan pun, sebab bukan lidah yang menjawab, bukan ingatan yang menjawab, sebaliknya amalan yang pada waktu itu menjawab. Hati ya Sabrina. Nak kata salam sini.
Sini. Sini. Oh, datang daripada jauh. Okey. Okey. Tapi Masyam lah tak mandi petang lagi. Tak mandi petang lagi. Okey. Bagi salam cepat. Abi nak ngajar. Bagi salam. Assalamualaikum. Dah boleh sebut apa dah hari ni? Allah. Dah boleh sebut Allah dengan ni. Allah. Allah. Lalu dia buat macam tu sebab dia nak panggil kucing. Bukan nak kata sahabat-sahabat kucing. Tak, itu dia yang dia tahu. Dia nampak orang, nampak kucing, dia buat macam tu. Okey. Cuma minta maaf dia tak mandi lagi. Baru bangun tidur. Dah boleh sebut Allah baru. Nanti tak lama lagi boleh dah sebut Assalamualaikum. Okey. Allahumma salli ala habibina. Ini peringatan untuk kita sebenarnya talqin. Maka sebab itu ingatan diberi, maka kamu jangan takut. Jangan takut, tenang. Kenapa? Sebab mungkar dan nakir ini adalah makhluk Allah. Sama seperti kita makhluk Allah. Dia tak buat apa-apa kecuali dengan perintah Allah. Lalu kalaulah kita patuh kepada Allah, maka dia tak akan buat apa-apa kepada kita. Tapi kalaulah kita langgar perintah Allah, maka di situ tegas dan keras pada waktu itu mungkar dan nakir. Maka pada waktu itu dikongsikan kepada kita skema soalan-soalan beserta dengan jawapan. Mudah-mudahan kita boleh menjawab dengan tenang insya-Allah. Kita boleh jawab soalan dalam kubur dengan tenang insya-Allah. Saya doakan sahabat-sahabat pun doakan saya, kita, bahkan keluarga kita, umat Nabi SAW dapat menjawab soalan ini. Maka apakah soalan dia? Soalan dia kita dah biasa dengar daripada waktu sekolah agama dulu. Soalan dia berbunyi, Man Rabbuka? Maka akan ditanya, siapakah Tuhan kamu? Wa ma dinuka? Dan apakah agama yang kamu anuti? Wa man nabiyuka? Dan siapakah nabi kamu? Dan apakah imam dan pedoman kamu? Dan apakah pegangan kamu ketika mana kamu mati? Maka ini soalan-soalan tentang siapa Tuhan, apa agama, siapa Nabi, siapa ikutan dan apakah pegangan. Ini adalah soalan-soalan yang akan menjawabnya adalah amalan-amalan kita. Dan apa yang kita telah buat persediaan selama, ada yang kata tadi 45, 55. Ada yang pada waktu tadi kata dengan tempoh yang lebih lama ataupun lebih sedikit. Maka insya-Allah kita boleh jawab insya-Allah. Bila kita baca ni bukan pada waktu itu nak menjadi takut semata-mata, tapi bila kita baca sebenarnya nak timbul insaf, kesedaran, itu tujuan dia. Kalaulah takut yang menjadikan kita tak beramal, itu pun bahaya. Tujuan kita ingat kematian, sebab ianya adalah sebaik-baik peringatan. Kematian adalah sebaik-baik peringatan. Maka pada waktu itu mereka tanya. Maka pada waktu itu orang yang baca talqin pun bagi jawapan siap-siap. Tapi bukan lidah yang jawab. Maka pada waktu itu apakah jawapan dia? Maka jawablah, Rabbi Allah. Allah adalah Tuhanku. Maka dalam talqin disebut, maka kalaulah mungkar dan nakir tanya lagi untuk kepastian, maka untuk kali kedua, maka pada waktu itu jawablah jawapan yang sama, Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Untuk soalan Man Rabbuka. Sekiranya ditanya untuk kali ketiga dan itu adalah pengakhiran, maka hendaklah kamu jawab pertanyaan itu dengan lidah yang fasih, maksudnya dengan lancar, dan iktikad, kepercayaan yang benar bahawa Rabbi Allah, Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, baginda Nabi Muhammad adalah Rasulku, Al-Quran adalah pedomanku, kiblat Kaabah adalah kiblatku, dan solat adalah kewajipanku, serta seluruh umat Islam adalah saudaraku. Ini adalah sepatutnya. Seluruh umat Islam adalah saudara kita. Maka sebab itu selagi mana kita hidup, kita nak bantu saudara kita dengan buat apa yang kita mampu. Ada orang pada waktu itu dia mampu menolong. Ada orang mampu pada waktu itu dengan memberi. Ada orang pada waktu itu mampu dengan berkongsi idea. Ada orang mampu pada waktu itu dengan mengajar. Macam contoh saya, ini je yang saya mampu tolong.
Kalaulah contohnya saya nak pergi jumpa seorang-seorang dekat rumah masing-masing, tak mampu saya. Ada yang daripada Singapura, ada yang daripada Shah Alam, ada daripada KL, ada daripada utara selatan, ada daripada pelbagai daerah dan negeri. Ini je saya mampu buat perkongsian secara live di Facebook dan TikTok. Kalaulah ada yang terlepas, boleh dekat YouTube. Ini je yang saya mampu. Saya tak mampu pada waktu tu nak pergi jumpa seorang-seorang, nak pada waktu itu beri nasihat dan teguran. Tak mampu. Walaupun ada orang yang mampu buat begitu. Pada waktu itu ketuk pintu rumah ke rumah, Masya Allah. Jumpa seorang demi seorang. Beri nasihat dan peringatan. Kita cuba bantu orang lain apa yang kita mampu. Dengan ilmu, dengan pada waktu itu nasihat dan teguran, dengan peringatan, dengan tolong menolong, dengan akhlak dan sikap yang baik, dengan menggembira, membahagiakan orang. Kenapa? Sebab nanti dalam kubur kita punya pengakuan seluruh umat Islam adalah saudara aku. Tapi bagaimana waktu kita hidup? Adakah pada waktu itu kita anggap sebagai saudara? Nabi Ibrahim adalah bapaku dalam agama, dan aku hidup dan mati atas perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka diberi jawapan ekstra lagi. Soalannya pada waktu itu 5. Itu yang kita biasa dengar dalam riwayat. Ada sebahagian riwayat menyebut lebih, tapi jawapan panjang lebar dibagi. Tapi ianya bukan hafalan. Kita tak boleh nak hafal kemudian jawab dalam kubur. Tak. Bukan hafalan kita yang menjawab. Bukan ingatan kita yang menjawab. Kita nampak je mungkar nakir datang, dah lupa dah soalan. Kita nampak je malaikat datang, kita dah lupa dah semua benda. Tapi yang menjawab pada waktu itu adalah apa yang kita lakukan sewaktu kita hidup. Kalaulah waktu kita hidup memang kita tunaikan perintah Allah, maka dengan mudah kita boleh cakap Tuhanku adalah Allah. Kalaulah kita hidup, kita pada waktu itu mengamalkan ajaran Nabi SAW, ikut mampu, maka dengan mudah lidah kita boleh kata Muhammad itu adalah Rasul dan Nabiku. Kalaulah waktu hidup kita memang dengan Al-Quran, ikut kemampuan kita, setengah jam, 15 minit, 1 jam. Setiap hari kita dengan Al-Quran, sama ada baca, menghayati, memahami, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka dengan mudah lidah kita boleh memberi jawapan, Al-Quran adalah peganganku. Ketika mana kita hidup memang kita jaga solat pada waktunya, tidak qada, tidak pada waktu itu lepas daripada habis waktu. Bahkan kita jaga solat pada awal waktu. Maka dengan mudah lidah kita boleh menjawab, solat adalah kewajipanku. Kalaulah waktu hidup memang kita cuba untuk bantu seramai mungkin orang yang kita boleh bantu. Memberi manfaat kepada orang lain dengan apa yang kita mampu. Sama ada nasihat, sama ada ilmu, sama ada kewangan, sama ada makanan, apa pun. Maka pada waktu itu barulah lidah kita boleh cakap, umat Islam seluruhnya adalah temanku. Maka ianya bergantung kepada amalan kita waktu hidup. Bukan pada waktu itu kita perlu menghafal jawapan-jawapan daripada soalan yang bocor ini. Maka sebab itu waktu kita hidup, kita cuba pada waktu itu mengikuti perintah Allah, supaya bila ditanya siapa Tuhan, kita boleh jawab dengan lidah, dengan jawapan yang lancar. Tuhanku adalah Allah. Bila kita hidup, cuba amalkan sebanyak mungkin ajaran Nabi SAW. Supaya bila kita mati, kita boleh menjawab, Rasulullah adalah Nabiku. Nabi Muhammad adalah Rasulku. Ketika mana kita hidup, kita jaga sebaik mungkin solat kita. Supaya kita boleh menjawab, solat adalah kewajipan yang aku telah tunaikan. Maka inilah maksud bagaimana yang boleh membantu kita menjawab soalan-soalan tersebut. Maka berkatalah orang yang membacakan talqin, wahai hamba Allah, peganglah hujah-hujah ini, yang ini kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Allah kurniakan kepada kita pengakhiran yang baik, husnul khatimah insya-Allah. Kita, anak cucu, zuriat keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di syurga sebagaimana Allah kumpulkan kita setiap petang di dunia, walaupun tak pernah bersua dan bertemu. Mudah-mudahan ukhuwah ini berkekalan, amin ya rabbal alamin.
Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku Mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua.